Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada kali ini cikgu akan mengupas dan berkongsi bersama murid-murid dan cikgu-cikgu semua tentang tajuk kedua sejarah tahun 5 iaitu agama Islam di Malaysia. Cikgu harap kepada semua yang menonton video cikgu pada kali ini sentiasa dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Ayo sama-sama kita belajar. Sebelum itu, kepada murid-murid yang mempunyai buku teks ataupun telah dapat buku teks dari sekolah, bolehlah buka muka surat 16. Baiklah, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini, ayo kita lihat apakah objektif yang perlu murid-murid capai setelah habis tajuk ini. Pertama, 6.2.1 memerihalkan latar belakang agama dan masyarakat di Tanah Melayu. 6.2.2 menyatakan sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. 6.2.3 menerangkan kedudukan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu sehingga merdeka. 6.2.4 menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Dan yang terakhir, 6.2.5 menghuraikan peranan agama Islam dalam membentuk perpaduan. Baik murid-murid, sudah bersedia? Ayo, santai-santai sahaja kita belajar pada kali ini. Pertama murid-murid, 6.2.1 memerihalkan latar belakang agama dan masyarakat di Tanah Melayu. Apa maksud perihal tu murid-murid? Maksudnya, kita akan terangkan. Kita perlu menerangkan apa latar belakang agama. Berapa banyak agama yang ada di Tanah Melayu ini? Jom kita lihat bersama-sama. Agama dianuti, kepercayaan dihormati. Bagaimana tu murid-murid? Okey, yang pertama, agama yang dianuti ialah animisme. Kepercayaan terawal di Tanah Melayu. Percaya kepada roh, nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Jadi terdapat kawasan-kawasan tertentu seperti gua, pokok, batu besar yang adanya semangat yang perlu dihormati agar semangat tidak mengganggu manusia. Malah semangat itu membantu mereka dari semangat roh jahat. Jadi animisme ni telah dianuti oleh manusia-manusia primitif purbakala. Contohnya pada zaman prasejarah. Okey, yang kedua iaitu agama Hindu. Agama Hindu ni dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Keduanya, percayaan kepada kelahiran semula. Bermaksud di sini ialah seseorang akan dilahirkan kembali ke dunia ini selepas badan yang dihuninya mati meninggal dunia. Maksudnya bukanlah dia hidup semula, roh sahaja, maksudnya dalaman sahaja. Jadi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik akan mencapai kesedaran agung dan akan berhenti kelahiran semula itu. Okey, itu agama Hindu. Ketiga, agama Buddha juga dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Dan agama Buddha ini berpegang pada prinsip jalan 8 lapis mulia. Jalan 8 lapis mulia ini menekankan 3 aspek. Okey, apa 3 aspek tu? Yang pertama, pana yang bermaksud kebijaksanaan, sila yang bermaksud moral, samdi yang bermaksud disiplin mental. Jadi jalan 8 lapis mulia ni merupakan prinsip-prinsip panduan dalam kehidupan. Segala nasihat dan bimbingan yang diberikan oleh Buddha dalam menghapuskan sikap ketidakpuasan dalam kehidupan.
Jadi ada 8 lah panduan yang perlu mereka ikuti supaya mereka mendapat sesuatu yang puas dalam kehidupan mereka. Baiklah, yang seterusnya, nombor 4, iaitu agama Islam. Okey, agama Islam ni dibawa ke tanah Melayu oleh pedagang, pendakwah dan ulama. Kedua, wajib percaya kepada rukun Islam dan rukun iman. Baik, kepada murid-murid Muslim di luar sana, awak perlu, wajib mengingat dan percaya bahawa rukun Islam ada berapa? Ya, rukun Islam ada 5 dan rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Jadi awak perlu ingat kesemua rukun Islam, 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang telah tersenarai. Baik, nombor 5 iaitu agama Kristian. Agama Kristian ni wujud di tanah Melayu setelah kedatangan Portugis. Kedatangan Portugis ni lepas kedatangan Portugis, Belanda. Lepas Belanda datang pulanya British. Serta Jepun adalah adanya agama-agama Kristian pada waktu itu. Dan yang kedua, mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Baik, jadi dalam kesemua-semua agama yang diuniti kepercayaan yang dihormati ini, animisme masih diamalkan hingga kini. Kedatangan agama Hindu, Buddha, Islam mewujudkan masyarakat yang menganuti pelbagai agama di tanah Melayu. Kedatangan penjajah, ini yang cikgu cakap. Kedatangan penjajah Portugis, Belanda dan British pula membawa agama Kristian ke tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Jadi, awak perlu tahu kelima-lima agama yang telah cikgu senaraikan ini. Dan awak perlu ingat apakah penerangan-penerangan di bawahnya setiap agama tersebut. Baiklah, seterusnya 6.2.2 menyatakan sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. Jom. Kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Penemuan batu bersurat di negeri Terengganu dan negeri Sembilan membuktikan kewujudan agama Islam di negeri-negeri tersebut. Baiklah, pertama, batu bersurat bertarikh 1303 ditemukan di Sungai Tersat, Kuala Berang, membuktikan kedatangan agama Islam ke Terengganu. Katanya dijumpai dan ditemui separuh tenggelam selepas banjir surut di tebing Sungai Tersat, Kuala Berang. Jadi, siapa yang jumpa? Dan batu bersurat itu katanya dijumpai oleh saudagar Arab yang bernama Syed Hussein bin Ghulam Al-Bukhari. Kedua, batu bersurat ditemukan di Pengkalan Kepas, Negeri Sembilan, bertarikh 1467 membuktikan kewujudan agama Islam di Negeri Sembilan. Katanya terdapat tulisan Jawi yang bercampur dengan skrip Kawi yang merupakan tulisan Jawa kuno, menunjukkan peralihan dari zaman Hindu-Buddha kepada zaman Islam. Jadi, murid-murid, terdapat 2 batu bersurat yang telah ditemui yang menunjukkan kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ayo sebut bersama-sama cikgu. Pertama, batu bersurat Kuala Berang, Terengganu. Kedua, batu bersurat di Pengkalan Kepas, Negeri Sembilan. Jadi, persoalan cikgu, mengapakah kita perlu memelihara sumber arkeologi seperti batu bersurat ini? Salah satunya adalah untuk memberikan teladan ataupun iktibar kepada masyarakat setempat. Baiklah murid-murid, terusnya faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada awal abad ke-15, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan maritim yang terkenal. Baiklah, maritim bermaksud terletak di atau dekat-dekat, berdekatan dengan laut.
Pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan entrepot dan merupakan destinasi persinggahan pedagang Islam dan pedagang bukan Islam. Cikgu, apa maksud entrepot? Entrepot bermaksud tempat yang menjadi pusat penerimaan barang dagangan dari negara luar dan kemudian barang dagangan tu dihantar kepada negara lain pula, kiranya tempat persinggahan sahaja. Jadi, kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka didorong oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah peranan pedagang Islam. Pedagang Islam dari negara Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Terdapat pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Kedua, peranan ulama. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Ulama ini mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Faktor yang ketiga ialah peranan Sultan. Perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Rakyat Melaka turut memeluk agama Islam. Baiklah, seterusnya adalah perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni turut mengandungi hukum Islam. Terdapat dua sumber perundangan di Melaka. Baik, ikut bersama-sama cikgu sebut sumber ini. Pertama, Hukum Kanon Melaka. Sebut Hukum Kanon Melaka. Kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Sebut Undang-Undang Laut Melaka. Jadi, untuk Hukum Kanon Melaka mengandungi 44 fasal. Maknanya ada 44 perkara yang digaris pandukan dalam Hukum Kanon Melaka. Yang berkaitan tentang apa? Hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Ingat balik kita dah belajar pembesar pada tahun sejarah tahun 4. Adanya bendahara. Adanya siapa lagi? Penghulu bendahari, temenggung, laksamana. Baiklah, seterusnya mengandungi hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Untuk kesalahan jenayah, terkecuali untuk kes bunuh, hanya raja atau sultan sahaja yang berhak untuk menghukum pesalah tersebut. Murid-murid, dengan wujudnya Hukum Kanon Melaka ini adalah untuk apa? Adalah untuk keamanan dan keselamatan di negeri Melaka. Baik, kita beralih kepada Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka ni adalah bila cakap tentang laut berkaitan dengan aktiviti perdagangan. Jadi, undang-undangnya mempunyai 25 fasal. Peraturannya di laut, tata cara berniaga dan berjual beli. 3. Mengandungi hukuman terhadap kesalahan jenayah. 4. Melancarkan aktiviti perdagangan. Dan yang kelima, memberikan keyakinan kepada pedagang yang datang ke Melaka untuk melancarkan atau melaksanakan aktiviti perdagangan mereka. Jadi, kedatangan agama Islam ke Tanah Melayu telah dibuktikan dengan pelbagai aspek. Antaranya tadi penemuan arkeologi, penemuan batu bersurat, iaitu sumber arkeologi. Perkembangan agama Islam juga pada zaman Kesultanan Melayu Melaka membawa perubahan dari aspek apa? Aspek kehidupan seperti sistem beraja, sistem perundangan dan sistem pendidikan pada zaman tersebut. Baiklah, seterusnya 6.2.3. Kedudukan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu sehingga merdeka. Jom kita tengok bersama-sama.
agama Islam dalam pentadbiran sebelum zaman penjajahan. Baiklah murid-murid, hukum Kanun Melaka menjadi rujukan dalam pentadbiran semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan hukum Kanun Melaka ni juga dijadikan rujukan kepada penggubalan undang-undang di negeri-negeri Melayu. Bermaksud, negeri-negeri Melayu seperti Pahang, Perak, Kedah dan Johor menjadikan hukum Kanun Melaka ni sebagai satu panduan ataupun rujukan. Maksudnya mereka nak buat mereka punya undang-undang, tapi rujuk hukum Kanun Melaka ni juga. Okey. Hukum Kanun Pahang, contohnya digubal semasa pemerintahan Kesultanan Abdul Ghafur Muhyiddin, dan Undang-Undang 99 Perak digunakan semasa pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain. Seterusnya, agama Islam dalam pentadbiran dan kini semasa zaman penjajahan. Okey. Zaman penjajahan British, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Zaman pendudukan Jepun. Kiranya dua zaman ni adalah zaman di mana tanah Melayu telah dijajah oleh British dan Jepun. Pada zaman pendudukan Jepun, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Samalah dengan British. Jepun mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Perkara ini, cikgu yakin dan percaya telah kita pelajari pada bab yang pertama, iaitu institusi Beraja Payung Negara, di mana menunjukkan 4 perbezaan zaman penjajahan, iaitu bermula daripada Kerajaan Melayu awal, British, Jepun dan selepas merdeka. Jadi mesti awak ingat, sebab apa persoalannya? Mengapakah undang-undang Islam tidak digunakan sepenuhnya semasa zaman penjajahan British? Cuba awak ingat balik sebab apa. 6.2.4 kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Okey, baiklah, seterusnya ialah agama persekutuan Malaysia. Okey, pertama, Malaysia mempunyai identiti tersendiri dengan kewujudan pelbagai agama dan kepercayaan. Tadi kita dah tengok yang pertama, adanya pelbagai agama. Baik, kedua, namun agama Islam ialah agama persekutuan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi, di sebelah ni ada gambar yang menunjukkan ini adalah perlembagaan. Dalam perlembagaan ini, banyak perkara yang telah digarispandukan. Salah satunya yang menyatakan adalah agama Islam ialah agama persekutuan terletak pada perkara 3 klausa 1. Pun begitu murid-murid, sebagai rakyat Malaysia, kita ni rakyat Malaysia perlulah menghormati agama dan kepercayaan semua kaum agar perpaduan negara kekal dipelihara. Makna kata di sini, agama-agama lain seperti agama Hindu, Buddha dan Kristian juga boleh diamalkan di Malaysia ini. Tetapi perlu ingat ialah agama Islam adalah agama persekutuan. Baiklah, objektif pembelajaran kita yang terakhir iaitu 6.2.5 peranan agama Islam dalam membentuk perpaduan Islam dalam perpaduan masyarakat. Nilai sejagat dalam agama membentuk perpaduan. Maksudnya kat sini bukanlah agama Islam saja, malah agama-agama lain juga turut menekankan perkara-perkara ataupun nilai-nilai murni dalam membentuk sebuah ataupun satu perpaduan yang utuh. Baik, kita tengok yang pertama, iaitu toleransi. Pertama, menghormati tempat ibadat. Kedua, bekerjasama dalam pelbagai urusan pekerjaan. Contoh tempat ibadat ialah kalau agama Islam, orang Muslim pergi ke masjid ataupun surau. Kalau India, orang Hindu pergi ke kuil. Dan agama-agama lain juga. Okey, macam mana?
kasih sayang pula, membantu mereka yang memerlukan. Contoh, kita membantu orang buta untuk melintas jalan. Tidak kiralah dia agama apa sekalipun, kita bantu dia. Okay. Kedua, mengasihani orang lain walaupun berbeza agama. Contoh, hidup berjiran. Bukannya kalau hidup berjiran kita adanya bangsa ataupun kaum lain, agama lain di sekitarnya. Hendaklah kita mengasihani antara satu sama lain walaupun dia muda ataupun tua. Seterusnya, kesederhanaan. Bersederhana dari pelbagai aspek kehidupan. Seperti sewaktu kita bercakap, hendaklah kita bersederhana. Kita perlu mengawal tutur kata kita. Dan berpakaian, janganlah terlalu keterlaluan. Dan yang terakhir ialah pendamaian. Bermesyuarat untuk mendapatkan keputusan ramai, tidak menjadi pencetus pergaduhan. Jadi, apa-apa masalah yang timbul, perlulah kita duduk semeja dan kita perlu bincang masalah tersebut sehingga mendapat satu kata putus. Agar apa? Agar tidak berlaku pertelingkahan antara satu sama lain. Dan yang terakhir ialah nilai kemanusiaan menjamin kesejahteraan. 3 perkara penting yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian, iaitu pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Hablu minallah, mengamalkan ajaran dan meninggalkan larangan yang dituntut agama. Contohnya, dalam agama Islam perlu kita wajib kita mendirikan solat fardu sehari semalam, 5 solat fardu. Seterusnya, hubungan manusia dengan manusia. Hablu minan nas, berbaik sangka dan saling menghormati sesama manusia. Janganlah kita berkata kesat di hadapan kawan kita dan berkatakan kepada ibu bapa kita. Sentiasalah kita berkata-kata perkara yang baik kepada orang-orang sekeliling kita. Dan yang terakhir ialah hubungan manusia dengan alam sekitar. Hablu minal alam. Dia memelihara dan mengindahkan alam sekitar. Contoh, kalau kita bercocok tanam bunga-bunga ataupun sayur-sayuran di halaman rumah, hendaklah kita menyiramnya setiap hari dan kita menjaganya sehabis baik. Kiranya kita berbudi pada tanah, insya-Allah hasil yang akan dituaikan Allah akan bagi yang lebih baik. Tuhan akan bagi yang lebih baik kepada kita. Baiklah, itu sahaja daripada Cikgu Azrul. Diharapkan video yang agak panjang ini dapat memberi manfaat kepada semua murid yang menonton, dan Cikgu mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi menonton video Cikgu ini. Kita jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.